Halo guys, selamat kembali. Kita masih lagi membicarakan tentang isu yang kita semua tengah alami sekarang ni, iaitu kawalan pergerakan, yang mana kebanyakan semua orang tengah duduk dekat rumah masing-masing sekarang ni. Tapi ada juga beberapa makhluk, beberapa individu yang begitu degil tahap saya tak tahu nak cakap degil dia macam mana. Memang boleh katakan tahap bebal. Saya ada sediakan beberapa koleksi video. So kita dalam video ni kita nak tengok koleksi video makhluk-makhluk yang degil kat sana, yang nak jadi ejen penyebar virus ni. So tanpa membuang masa, jom kita tengok yang pertama jatuh kepada apa nama coronavirus. COVID-19. Apakah ada kena. Oi, kurati belah bapa tu. Bapa berhenti lagi. Apa? Ada kamai pala ya. Hak tina wadah tina. Dia kata kepala bapak kuarantin. Ini kepala bapak engkau. Kuarantin kepala bapak, dia kata. Dia tahu tak, wira-wira orang yang dekat hospital, orang yang food rider, polis, tentera, semua dalam keadaan yang begitu kritikal nak selamatkan negara. Banyak negara macam Itali, tahu dah collapse. Kerajaan Itali dah mula berputus asa. Dia ingat kita ni main pondok-pondok. Dia ingat kita ni main pondok-pondok dekat rumah. Tak sangka ada manusia, makhluk dekat Malaysia ni yang begitu angkuh, begitu sombong. Dia boleh kata kepala bapak, seolah-olah dia tak menghormati mangsa-mangsa yang telah terkorban, mangsa-mangsa yang dah meninggal dunia. Dia seolah-olah memperkecilkan, mempersendakan. So orang yang macam gini bagi saya patut diambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Sebab dengan dia, kalau kita tak ambil tindakan, banyak lagi orang-orang yang degil di luar sana. Dia akan upload juga, dia akan viralkan juga, dia akan mempersendakan juga. Bila dah ramai macam ni, dia akan mempengaruhi individu lain. Oh, orang ni selamba je keluar, tak kena apa-apa tindakan pun. Kerajaan tak keras sangat kan, tak strict sangat. So pada beberapa hari lepas, lelaki ni dia dah ditangkap. Polis dah buru dia. Kemudian bantuan daripada multimedia, budak-budak multimedia yang pandai cari siapa punca upload apa semua ni, government dapat tangkap, dapat remand dia ni selama 4 hari. Dan dengan penganjur kenduri ni sekali kena tangkap. So pengajaran dekat sini daripada Mamat ni, saya tak salahkan orang utara. Malah Mamat ni sebenarnya membuat malu orang utara. So kesian orang-orang, dia tak hormatkan keluarga-keluarga yang dah kehilangan ahli keluarga dia yang meninggal dunia. Akhirnya dia disumpah balik oleh seluruh ahli kampung dan tuan rumah tu sendiri. Yang kau heboh kenapa? Kita orang dah anjurkan makan, yang kau bising-bising siap upload, dah kenapa? Kan dah kantoi. Daripada baik-baik kau tak kantoi, dia membodohkan diri dia sendiri lah. Kena tahan reman, dengan penganjur sekali kena tahan reman. So terima kasih kepada yang menguploadkan video ni. Anda telah berjaya membodohkan diri anda sendiri. Tahniah pada pihak kerajaan dan pihak polis sebab dah ambil tindakan yang sewajarnya, supaya kita tak nak ada lagi orang-orang yang macam ini mempengaruhi orang lain. So nombor 2, kita nak tengok video yang seterusnya. Ini bukan badut, ini katanya golongan profesional yang mengaku sebagai doktor. Doktor. Jom. Okay, you cakap baik-baik. Dan sekarang please rakam. Very good. Okay, come. Muhammad, saya untuk kesihatan. Dan saya tidak rokok. You as a resident. Ya, wait, because ada Dalam desertan ni berjalan. Boleh. Wait. Sekarang arahan larangan ialah supaya kita boleh sihat. Ini bukan curfew. Ini bukan curfew. Correct. Tapi sekarang wait. Ini ialah public road. Betul? So you boleh tutup you punya facility. You boleh tutup public road tak? Macam ini jalan raya, you boleh henti orang. Kalau curfew, you boleh henti orang. Kenapa? Tak boleh jalan. Ini jalan public. I know jalan public tapi dia close. Ini bukan you punya. Ini private road. Ini private road. You boleh baca tak? Ini private road tak? Boleh baca tak? No. Saya akan tuliskan. No. Ini public road atau private road? Ini jalan raya. Doktor boleh baca ni tak? Ini jalan raya kepunyaan majlis atau public. Now, you punya facility, bandaraya,
you punya facility datang betul. Majlis. Sekarang bagaimana? So saya akan tanya. Buat sementara waktu, ini arahan supaya kita boleh sihat. Kalau saya temu you, datanglah dengar cakap saya mengerti. kita on duty. Saya mengerti. You tak mau datang dekat lah. Kita tak bagi peluang dia. Saya boleh beri, but you jangan dekat. I tak dekat you. I tak dekat you. You don't worry. You tak payah dekat sama kita. Ya, Kita payah dekat. You doktor apa? Okey. Dia nama apa? Doktor apa? Dr. Ong. Dr. Ong. So we are close for 31st March. So you can respect benda tu. Itu boleh Our respect. main government say duduk dalam rumah. No. Ini saya akan tulis surat. You as a resident. Saya akan ini belum diterangkan. Look. Tengok. Ya. Tak payah orang cakap. Ini belum So, terang lagi. Ya, balik. ICP baru kata. You balik. Okey ah. Hospital mana? Hospital mana? Hospital mana? Saya pakar jantung. Bahaya Saya macam faham, bahaya saya tak, dan saya pun pergi bantu, you tahu tak? But bahaya sekarang jantung. kita mesti jadi sihat. Ini arahan daripada kerajaan. Dari Jadi kerajaan. sihat No, doktor. ini dalam arahan hospital. kepada you. Saya understand. Saya tidak Ini apa-apa. arahan kawasan Arahan. ini ditutup. Dan kita semua ikut saya arahan. respect lah, So bos. you kena respect, jangan hisap rokok kita. No, I tak isap payu. You ada bukti I isap Saya payu. dah lihat. You ada bukti I isap payu. Saya ada lihat. I isap payu ke? Tak apa. Saya ada lihat. Now, sekarang saya akan tulis. Saya tanya apa arahan. Okey. Arahan apa you? Arahan dari pemerintah kerajaan. Ini lagi panas. Ini dah betul-betul polis dah sampai depan mata dia, tegur dia, dia masih lagi nak argue, konon nak argue dengan undang-undang. Polis tu punyalah baik tegur secara berhemah, punyalah bersopan. Dia boleh kata lagi jangan sentuh, jangan dekat, kurang ajar gila. Dia punya alasan sebab dia selamat, sebab waktu dia berjalan tu tak ada orang yang berdekatan, virus tak boleh jangkit. Tapi kalau satu orang buat macam gini, orang lain akan nampak, oh orang lain kata oh boleh jangan seorang-seorang, yang penting tak engage, tak rapat dengan orang lain, so tak ada risiko langsung untuk virus tu berjangkit lah. Betul, ya. Tapi bayangkan kalau dia buat macam ni, orang lain nampak, orang lain pun akan berjoging juga, orang lain pun akan pergi bertaman juga. So at the end of the day, inilah yang terjadi dekat negara Itali sebab rakyat dia orang degil, pihak berkuasa terlalu berkasih sayang dengan rakyat dia, dan itulah yang terjadi sekarang pada Itali. Sampaikan sekarang apa pun dah tak boleh dibendung. So pada abang-abang polis, pada abang-abang tentera, penguat kuasa semua dekat luar sana, dalam situasi sekarang ni, korang jangan takut untuk berkeras sangat dengan orang-orang awam yang contoh macam gini. Kalau berlembut macam gini, at the end dia pijak kepala kita balik. Ini orang dia dah pijak kita balik. Kita ambil satu contoh dekat India. India antara top 3 negara dunia yang paling banyak populasi, dan di sebelah je dekat China, India ni. Tapi kita pelik tak? Kenapa dia punya jangkitan dia, kenapa angka jangkitan dan angka kematian dia jauh rendah daripada kita? Malaysia, even Malaysia yang berapa, kita cuma 30 juta je. India dekat-dekat 1 bilion macam itu lebih kurang. India ni sebenarnya antara tengah-tengah, antara China sini, India, lepas tu tak jauh ada Iran. Tapi India ni walaupun rakyat populasi dia besar, sepatutnya kebarangkalian untuk dia dijangkiti sangat besar. Tapi kenapa India ni kes dia sangat-sangat minimum, sangat-sangat kurang? Sebab polis dia betul-betul ganas. Ini baru betul-betul diorang takut. Bayangkan kalau kat Malaysia, polis tak kira orang tua ke, uncle ni ke, mamat kepala kambing tadi ke, kalau dia sebat, baru korang semua takut. So, bagi saya, kalau polis berkasar dengan kita ataupun tentera ke, bagi saya, diorang menjalankan tanggungjawab yang betul. Macam dekat India, polis sampai terpaksa buat macam itu, nak jaga kita punya pasal. Saya suka ambil kata-kata ni, pepatah orang lama-lama.
Sayangkan anak, tangan-tangankan. So, bagi kerajaan, rakyat ni adalah anak-anak dia orang. Sayangkan rakyat, tangan-tangankan. Kita bukan bunuh dia orang pun, tapi kita nak bagi kebaikan ni untuk dia orang. Kebaikan yang terlalu besar, semua dapat memenangi peperangan dalam wabak yang tengah menular kat Malaysia ni. So, terima kasih sekali lagi. Lepas ni kita akan upload satu lagi video, iaitu berkenaan dengan memo yang tengah viral sekarang ni, iaitu daripada Bank Negara Malaysia, iaitu berkenaan dengan penangguhan pembayaran hire purchase, iaitu loan kereta dan housing loan rumah selama 6 bulan. Kita akan react, adakah kita patut ambil kesempatan ni untuk tak bayar duit kereta, tak bayar duit rumah. Dan kita terfikir juga, macam mana pula untuk orang-orang yang menyewa rumah, orang-orang yang belum ada rumah, adakah dia boleh tidak membayar sewa rumah dia? Sebab benda ni bergantung kepada owner rumah dia, tuan rumah tu. Dan satu lagi tentang isu kereta sambung bayar, adakah orang yang sambung bayar kereta tu dia nak skip bayaran ataupun macam mana? So, saya akan ulas berkenaan perkara ni, dan saya akan sharekan juga tentang beberapa tips survival, tips macam mana kita nak bertahan selama beberapa minggu lagi. Sebab kita tahu kerajaan baru extendkan lagi tempoh, tambah lagi 14 hari tempoh kawalan pergerakan ni. Kita tak boleh keluar, tak boleh kerja dengan suka hatinya, sebab kita tahu benda ni efek kepada ramai orang yang tak mempunyai saving yang cukup, ramai orang yang tak tahu nak buat apa, yang resah sebab duit tak cukup dan sebagainya. InsyaAllah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, saya appreciate sangat-sangat kalau korang bantu saya dengan 2 klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Stay duduk rumah, kita biarkan kerajaan yang melakukan tugas-tugas ni, kita biarkan Seri Kandi dan wira-wira kita kat sana yang melakukan tugas ni. Kita stay back, rehat dekat rumah, kita ambil masa nak kemas rumah ataupun sebagainya. Dan pengajaran yang paling besar dekat sini, jangan sesekali kita angkuh dan sombong dalam situasi yang kritikal macam ni. Jangan sesekali kita pentingkan diri kita.